Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi pada hari ini dengan satu tajuk yang baru, iaitu penyelesaian segitiga. Dalam tajuk ini kita akan belajar dua petua, iaitu yang pertama petua sinus dan yang kedua petua kosinus. Okey, jadi untuk kali ini saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan petua sinus. Okey, petua sinus ialah A bahagi sin A sama dengan B bahagi sin B sama dengan C bahagi sin C. Apa dia A, B dan C? Ada huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar ialah menunjukkan bucu-bucu hujung segitiga dan juga mewakili sudutnya. Okay, ini sudut A, sudut B, sudut C. Dan A kecil, B kecil dan C kecil pula ialah mewakili sisi. Jika A di sini, maka yang bertentangan dengannya ialah huruf A kecil. B yang bertentangan ialah B kecil dan C yang bertentangan ialah C kecil. Jadi, ini dipanggil petua sin. Masa bila kita nak guna petua sin? Petua sin digunakan ialah apabila dalam suatu segitiga dalam masalah tersebut diberi ada satu sisi dan dua sudut. Maklumatnya ialah bila diberi satu sisi dan dua sudut. Jadi senang nak ingat, kita tulis dia sebagai si, su, su. Satu sisi, dua sudut. Ataupun kes yang kedua ialah bila mana diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okey, ini yang pertama. Dan yang kedua ialah apabila diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Jadi untuk ingatnya ditulis sebagai sisi bu. Bu bermaksud bukan kandung. Apa dia sudut bukan kandung? Okey, maksudnya apabila diberi satu segitiga, okey, di sini diberi ada maklumat, contohnya katalah sini 8, sini ialah 13 dan ini bermaksud dua sisi yang macam ni, sisi. Bu ni ialah sudut bukan kandung. Kalau di antara dua sisi ini di sini, ini dipanggil sudut kandung. Sudut bukan kandung ialah sudut di sebelah sini. Ini dipanggil sudut bukan kandung. Okey, bukan kandung. Jadi diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Jadi senang nak ingat, si, bu. Okey, yang ini pula ialah si, su, su. Satu sisi, satu saja maklumat sisi, tetapi ada dua sudut diberi. Okey, sekarang kita cuba penggunaan petua ini. Okey, petua ini kita boleh pilih nak guna mana-mana dua sahaja, tak perlu guna ketiga-tiga sekali. Pilih dua sahaja. Okey, mengikut kesesuaian. Kemudian bergantung pula pada soalan. Kalau soalan itu dia minta cari sisi, kita letak yang sisi ini di sebelah atas. Okey? Tapi kalau dia minta cari sudut, kita terbalikkan. Kalau cari sudut, letak sin di atas. Okey? Yang sisinya letak di bawah. Okey, contohnya soalan yang pertama ini. Soalan yang pertama dia minta cari nilai R. Okey, nilai R. Ini R. R ialah merupakan sisi. Okey, jadi untuk cari R, kita tengok dekat sini apa maklumat yang diberi. Diberi dua sudut, satu sisi. Jadi dalam kes ini ialah si, su, su. Si, su, su. Ada satu sisi, dua sudut. Si, su, su. Jadi penggunaannya kalau diberi si, su, su, kita guna petua si. Tengok pula ialah dalam soalan dia minta cari panjang sisi. Bila panjang sisi, kita letak sisinya di sebelah atas. Jadi kalau ikut rupa-rupa ialah A per sin A sama dengan B per sin B. Tapi kita sesuaikan mengikut soalan ini. Okey, bila kita nak cari R, sudut yang bertentangan dengannya ialah sudut R. Okey, kemudian 13 ini sudut bertentangan dengannya ialah 100. Okey, masalahnya sekarang R per
sin R. R ini kita tak tahu berapa, tapi kita boleh cari. Sini 100, sini ialah 42 dan ia adalah merupakan 1/3. Oleh itu kita guna kalkulator lah. Untuk guna kalkulator ialah 180 tolak dengan 100 tolak lagi dengan 42. Jadi kita dapat sudutnya ialah 38. Okey, jadi letak dekat sini. Ini 38 darjah. Dari sini ialah 38 darjah. Sama dengan B per sin B. Di mana maklumat kita tahu lagi? Sisi yang kita tahu. Dalam kes ini, sisi yang kita tahu ialah 13. 13 yang bertentangannya ialah sudut 100. Jadi, 13 per sin 100. Okey, maka kita nak cari R. R sama dengan 13 per dengan sin 100. Okey, sin 38 bawa pindah ke sini. Ni bahagi pindah sini jadi darab. Bila darab kita letak di atas. Sin 38 darjah. Macam tu. Dan kita tekan kalkulator. Okey, 13 sin 38. Okey. Bahagi sin 100. Sama dengan 8.127. Jadi jawapannya ialah 8.127. Okey. Jadi dalam kes ini bila kita nak cari R, R per sin sudut yang bertentangan. R per sin 38. Macam mana dapat 38 tadi? 1/3 total sudut ialah 180. So 180 tolak 100 tolak 42 kita akan dapat sudut sini. Jadi R per sin 38 sama dengan, tengok lagi apa maklumat diberi, yang berada sisi yang ada ialah 13 perkan dengan sin sudut yang bertentangan, sin 100. Okey, dan biasakan memberi jawapan kepada 4 angka bererti. Okey, contoh soalan yang kedua. Iaitu diberi dekat sini ada dua sisi dan satu sudut. Okey, dua sisi dan satu sudut. Tapi dia minta cari sudut yang ini. Sudut DR. Dia tanya ni. Apakah sudut R? Okey. Jadi dua sisi, satu sudut. Tengok sudutnya sudut kandung ke sudut bukan kandung. Jadi di sini, kalau sudut kandung antara dua sisi diberi, ini dipanggil sudut kandung. Tapi sekarang di sebelah sini. Okey, bila sudut ini sudut bukan kandung. Jadi yang ini dia termasuk dalam syarat yang kedua, iaitu sisi bu. Dua sisi, satu sudut bukan kandung. Dua sisi, satu sudut bukan kandung. Jadi kita boleh guna formula ini. Okey, dan tengok pula kita nak mencari sudut. Jadi kita letak sin di sebelah atas. Okey, apa sudut yang kita nak cari ialah sudut R. Jadi kita buat sin R bahagi sisi yang bertentangan, iaitu 27.2 sama dengan. Kemudian tengok lagi maklumat yang diberi. Sudutnya di atasnya sin 105 bahagi yang bertentangan, iaitu 34.3. Jadi bila kita nak cari sudut, letak sin di atas. Bila nak cari sisi, kita letak A atau B itu di atas, sudutnya di bawah, sinnya di bawah. Jadi kita sekarang nak cari sin R sama dengan 27 ini bawa ke sini jadi darab. Jadi kita letak dia di depan. 27.2 sin 105 bahagi 34.3. Jadi tekan kalkulator. 27.2 kemudian tekan sin 105. Okey, bahagi 34.3. Kita dapat 0.5987660. Okey, itu bukan sudut, itu ialah nilai untuk sin R. Bila nak cari sudut R, adalah sama dengan pindahkan sin ke sini, shift untuk sin 0.7660. Jadi tekan kalkulator lagi sekali.
tekan shift, tekan sin, 0.7660. Jadi kita dapat 49.996 dan ia boleh ditulis sebagai 50 darjah. Jadi sudut R ialah 50 darjah. Jadi ingat balik semula, kalau nak menggunakan petua sin, pastikan ada satu sisi dua sudut, si susu, ataupun dua sisi satu sudut bukan kandung, si bu. Okey, formulanya ini. Bila nak mencari sisi, letak sisi di atas. Bila nak mencari sudut, nak cari sudut, letak sin di atas, sin sudut berkenaan di sebelah atas. Okey? Harap faham dan jangan lupa untuk subscribe.